Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua viewers semua viewers pedagangjawa.com. Hari ini adalah sesi pertama. Saya akan teruskan dengan tajuk pengenalan terhadap aktiviti trading. Okay, apa itu aktiviti trading? Aktiviti trading adalah satu aktiviti dagangan membeli sesuatu security pada harga yang rendah dan jual balik pada harga yang lebih tinggi. Jangka masa aktiviti ini biasanya adalah pendek ataupun orang panggil sebagai short term duration. Contoh, tuan-tuan dan perempuan beli satu kaunter. Kita ambil kaunter JFM. Kaunter JFM beli pada harga 30 sen dan jualnya pada harga 40 sen. So, perbezaan harga iaitu sebanyak 10 sen merupakan keuntungan yang menjadi objektif kepada semua para trader. Jadi, siapa trader ni? Trader ni adalah seorang individu yang bertaraf, biasanya adalah retail investor di dalam pasaran bursa yang mempunyai objektif untuk dapatkan keuntungan melalui perbezaan harga beli dan jual. Trader ni biasanya dia akan orang panggil speculate price untuk naik lebih tinggi. Bagaimana dia orang speculate price? Basically, diorang akan pakai teknik ataupun analisa teknikal. Sebabnya analisa teknikal ni sangat cocok untuk short term punya gain ataupun short term punya view. Ada juga trader daripada institutional investor, tapi diorang tak consider sebagai trader. Mungkin diorang bergerak secara solo ataupun menggunakan akaun macam retail investor, tapi sebenarnya bekerja untuk institutional investor. Karakteristik trader. Sekiranya tuan-tuan dan perempuan ingin menjadi seorang trader, tuan-tuan dan perempuan harus mempunyai karakter sebagai seorang trader. Jangan campur adukkan dengan karakter seorang investor. Yang pertama adalah trader tak boleh jatuh cinta dengan kaunter yang dia beli. Benda ni kalau tuan-tuan seorang pelabur, tuan-tuan mesti ataupun mungkin ada kebarangkalian untuk jatuh cinta dengan kaunter yang tuan-tuan nak beli. Contoh, tuan-tuan ni kerja dekat oil and gas. So, tuan-tuan ada broad view dan ada kefahaman tentang apa yang jadi dalam industri oil and gas ni. Bila tuan-tuan dah beli kaunter, contoh kaunter yang terlibat dengan ONG ni macam Petronas lah, dah beli Petronas. Bila harga ataupun QR harga dah mula nampak turun, harga dekat carta dah mula nampak turun, tuan-tuan takut nak buat cut loss sebab tuan-tuan suka dengan company Petronas tu. Jadi kalau nak jadi seorang trader, tak boleh ada perasaan cintakan pada kaunter. Nampak aja signal untuk exit, terus keluar. Kedua, kena mahir dalam analisa teknikal. Nak tak nak, tuan-tuan dan perempuan kena belajar macam mana untuk lakukan analisa teknikal. Saya akan berikan kelas berkenaan bagaimana untuk lakukan analisa teknikal pada kelas yang akan datang. So, tuan-tuan dan perempuan jangan risau. Ketiga adalah analisa fundamental hanya faktor dokongan. Sekiranya fundamental inline dengan analisa teknikal, mungkin ia akan mempengaruhi keputusan tuan-tuan dan perempuan sama ada nak hold ataupun tinggikan reward lebih besar daripada standard risk and reward yang kita tetapkan, iaitu 1/3. Dan fokus kepada setup. Itu adalah karakteristik trader. Dia mesti main analisa teknikal dan dia fokus pada setup dia. Kalau setup dia setup breakout lah. Kalau setup dia setup buy on dip lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena fokus kepada setup. Tak perlu banyak-banyak setup. Mungkin dalam 2 ataupun 3 setup yang tuan-tuan dan perempuan mahir pun sudah memadai. Dalam teknik ni saya akan ajarkan 2 setup, iaitu satu setup yang based on buy on breakout dengan BOD, buy on dip. Amat mudah dan tuan-tuan dan perempuan akan diajar selepas ini. Seterusnya adalah cakap mengawal risiko. Untuk menjadi trader, cara untuk manage your risk is by using cut loss or stop loss, or using a stop loss. So,
selepas tuan-tuan melakukan entry, tuan-tuan dah letakkan, dah siap-siap kat mana level cut loss dan kat mana level target price. Itu adalah karakteristik seorang trader. Dia masuk, dia in, dapat gain based on risk and reward yang dia nak, so dia out. Itu sahaja, tak ada kena-mengena dengan rasa cinta kat counter ataupun sebagainya. Trading is math, not an art. Kalau menjadi seorang menjadi seorang trader ni, ia semua berkaitan dengan data dan matematik. Beli satu dapat 3, so untung. Beli satu rugi 1, so rugi sikit, untung banyak. At the end of the day, still akan untung berdasarkan faktor pengiraan risk and reward yang cantik. Berbeza dengan fundamental dia ada art sikit, sebab ada faktor-faktor yang intangible factor yang mana kita tak boleh tengok dengan mata kasar, seperti tangible factor. Contoh macam tangible factor ni, benda-benda kasar yang boleh kita nampak, macam data-data QR report, PE dan sebagainya. Intangible ni tak nampak, so fundamental ada keperluan untuk art sikit dalam diorang punya analisa fundamental. Dan seterusnya adalah mesti tahu entry, SL, TP and premature exit. Kalau tuan-tuan seorang trader, mesti setting siap-siap benda-benda faktor-faktor yang saya gariskan, iaitu entry, SL, TP dengan premature exit. Jika tuan-tuan tak setting benda ni sebelum melakukan entry, maknanya tuan-tuan dan perempuan belum lagi menjadi seorang trader, dan tuan-tuan dan perempuan masih lagi keliru untuk menjadi trader ataupun investor. Masuk premature exit ni macam ni, tuan-tuan dan perempuan dah masuk satu counter, price naik, floating positif, tapi dia tak hit pada TP tuan-tuan dan perempuan, masih jauh lagi, tapi dia dah mempunyai setup untuk sell, so itu dipanggil sebagai premature exit. Contoh tuan-tuan dan perempuan buy on breakout upper Bollinger Band. Okay, price naik, tapi tak sampai lagi level ataupun target price kita. Price dah jatuh dan berjaya break bawah daripada middle Bollinger Band. Bila dah break bawah middle Bollinger Band, kita akan exit, dan it is considered as premature exit. Walaupun tak sampai ke target price, tapi still kita masih lagi secure profit dalam orang kata tu, a good profit jugalah untuk secure, daripada kita punya profit semakin menurun. Dan yang terakhir, pakcik akan terangkan mengenai perbezaan antara pelaburan dan perdagangan. Sebelah kiri pakcik listkan semua faktor, dan sebelah kanan adalah pelaburan dan perdagangan. Perdagangan ni trading lah. Objektif pelaburan adalah untuk berlabur, dan objektif perdagangan adalah untuk spekulate. Beli rendah, jual tinggi. Itu je objektif trader. Garis masa, investor dia long term, biasanya setahun ke atas. Untuk short term ni 1 tahun ke bawah. Sebenarnya tak sampai setahun pun, kadang-kadang 2-3 bulan pun dah cukup dah. Tapi kita letaklah 1 tahun ke bawah sebagai satu day term. Jenis analisa, investor maintain pada ataupun fokus pada fundamental, manakala untuk trader technical analysis. Untuk keuntungan, pelaburan ataupun investor dividend first, capital gain second, tapi trader capital gain first, dividend second. Kalau dapat, sebenarnya kalau boleh tak nak pun dividen ni, sebab bila dividen ni dia announce dia, price akan jatuh. Itu masalah dia. So kalau tuan-tuan dan puan, elakkanlah counter-counter yang dividen ni lah. Okay, averaging, pelaburan sesuai nak buat average down. Kalau kita trader, tolong jangan buat averaging, sebab tuan-tuan dan puan pakai cut loss. Untuk alatan analisa, pelaburan akan tengok kepada laporan kewangan, catalyst. So untuk trader, kita akan main dengan chart. Risiko pelaburan basically dia tak akan berat untuk gunakan cut loss ataupun stop sell stop semua tu. Tapi kalau trader kena pakai sell stop ke stop loss ke cut loss tu akan guna secara kerap lah. Jenis saham pelaburan dia akan cari yang kukuh dan murah, iaitu value stock. Dia akan cari stock-stock yang tengah downtrend ataupun dah mula untuk uptrend. Untuk trader dia kena cari saham yang berpotensi dan rancak, iaitu growth stock. Market cap biasanya untuk investor dia akan pilih mid cap ke atas, dan trader biasanya dia pilih
Maaf saya sambung sikit. Okey, untuk market cap, untuk investor biasanya mid cap ke atas, manakala untuk trader dia akan pilih penny stock. Tak penny stock dia akan pilih warrant. Itu adalah dua cara lah. Dua perbezaan antara pelaburan dan perdagangan. Jadi nasihat saya, tolong tuan-tuan dan perempuan, kalau betul nak jadi seorang trader, letak mindset sebagai seorang trader. Kalau nak jadi seorang investor, letak mindset sebagai seorang investor. Dan tuan-tuan dan perempuan kena suit semua karakteristik yang tuan-tuan nak jadi tu. Dan menjadi masalah sekarang ni adalah kebanyakan investor ataupun trader ni, dia orang suka jadi hybrid. Mula-mula jadi trader, lepas tu jadi investor. Masalahnya, kalau tuan-tuan dan perempuan trade pada counter yang mempunyai good fundamental, tak ada masalah, boleh hold. Mungkin dia akan naik atau turun, itu semua adalah risiko pasaran yang kita tak dapat nak agak. Jadi bolehlah buat averaging down, sebab basically counter tu dah ada good FA. Tapi bila dah buat averaging down ni, automatik tuan-tuan dan perempuan tak boleh gunakan capital yang ada untuk trade pada counter-counter yang lain. So bila dah start averaging down satu counter ni, secara tak langsung tuan-tuan dan perempuan dah kehilangan peluang untuk trade counter-counter yang lain yang berpotensi. Okay, itu saja untuk kelas pertama, iaitu pengenalan terhadap aktiviti trading ataupun perdagangan dalam pasaran. Next, saya akan ajarkan berkenaan dengan tools analisa teknikal yang akan digunakan untuk melakukan analisa. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.